Allah Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada siri yang ke-145 dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang terlepas pengajian kita sebelum ini boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada sajian untuk tuan-tuan daripada episod yang pertama sehingga ke hari ini. Pengajian ini adalah untuk menumpukan kepada kata dasar Al-Quranul Karim. Bila tuan-tuan tahu kata dasar, insya-Allah akan terpecah kepada pelbagai kalimah perkataan yang tuan-tuan akan tahu. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kita pengajian kita terbagi kepada dua, iaitu Qamus Al-Quran dan juga Tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sudah pun berada pada pusingan yang ketiga pada hari ini. Dalam Qamus Al-Quran, pusingan pertama adalah kita telah bahaskan 3 dan 4 kotak merah daripada huruf alif sampai huruf ya, menunjukkan perkataan ini kerap dan selalu diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Pusingan kedua kita telah buat mencari 2 kotak merah, 2 ba, dan perkataan ini tidak sekerap 3 dan 4 kotak merah, mungkin berulang 3 kali 4 kali. Tetapi pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan 1 kotak merah, iaitu perkataan ini mungkin sekali, mungkin 2 kali di dalam Al-Quranul Karim. Tidak banyak. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada pada muka surat yang ke-68. Kita nak bincangkan 68 adalah huruf yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah adha. Hamzah, zal, yad dan ya. Adha. Adha ni maknanya apa? Adha makna menyakiti. Adha yu'zi idha'an. Adha yu'zi idha'an. Maknanya menyakiti. Azan ismul masdar, iaitu gangguan, penyakitan. Iaitu menyakitkan. Satu gangguan. Azan. Dalam Quranul Karim banyak azan ini adalah satu penyakit ataupun gangguan yang sampai kepada haiwan. Penyakit apa yang memberi kemudaratan. Sama haiwan, tak kira lah manusia pun haiwan juga, haiwan natiq, haiwan yang boleh bercakap dalam ilmu mantiq. Okey. Jadi sekarang ini sesuatu yang datang kepada haiwan, sesuatu yang memudaratkan, sama ada pada diri ataupun pada jisim, pada jasad, ataupun pada benda-benda yang lain, pada anggota badan manusia, sama ada kemudaratan tersebut berbentuk duniawi ataupun ukhrawi, itulah dipanggil azab. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Betul Surah Muhammad kan? Ini dalam surah Al-Baqarah, bukan surah Muhammad, juzuk yang ketiga. Tersilap juzuk ketiga, satu line plus satu page. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.
Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan, hapuskan sedekah kamu dengan man, ungkitan, adza dan juga menyakitkan. Makna kamu bagi-bagi juga sedekah tapi kamu ungkit, habis. Kamu bagi-bagi juga tetapi dalam masa yang sama kamu menyakitkan hati manusia. Kamu bagi sedekah kepada seseorang, dalam masa yang sama kamu cerca dia, maki dia, marah dia, maka sebenarnya sedekah yang kamu berikan kepada si fulan, yang kamu caci, kamu maki, itu terhapus. Okey, kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti mana seseorang menginfakkan hartanya ria'an nas, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, seperti mana orang yang mana tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, dia juga tidak akan mendapat apa-apa ganjaran di hari akhirat nanti, hanya dibalas di kehidupan dunia. Orang kafir yang beri sedekah, tak kiralah menghubungkan silaturahim, buat baik kepada manusia, beri sedekah, banyak bantu orang, semuanya akan diberi ganjaran di kehidupan dunia. Akhirat tidak ada apa-apa lagi. Seperti Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, dia ketika dia kafir, dia banyak buat baik, dan ketika dia Islam, dia banyak buat baik juga, dia nak buat berkali ganda lagi baik. Maka setiap apa yang dia buat baik ketika dia kafir akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seseorang seperti Abdullah bin Juda'an, Abdullah bin Juda'an, dia banyak seorang pemurah seperti mana Hakim bin Hizam. Malangnya Abdullah bin Juda'an tidak memeluk agama Islam. Jadi pemurah dia hanya Allah Ta'ala berikan dia di kehidupan dunia, tapi di kehidupan akhirat tidak ada apa-apa. Walaupun dia bagus, baik, sehingga Nabi nak ambil satu perjanjian, dinama apa perjanjian tadi saya lupa, tapi perjanjian ini untuk membantu orang-orang tertindas di Mekah. Dan dia sediakan tempat, dan dia seorang pemurah, tetapi dia sediakan tempat untuk meeting, untuk bermesyuarat. Last kali dia tak masuk Islam. Okey, Abdullah bin Juda'an. Tuan-tuan lihat dalam surah Muhammad juz 26, ada ke benda ni? Ayat yang lebih kurang samalah, tapi saya tak pasti. Kita lihat dulu juz 26. Tadi tu muka surat yang ke-44, ayat ke-264. Oh tak ada, itu ayat itu surah Muhammad ayat 500, muka surat 510 ayat 33, tak disebutkan perkataan azab, tapi maksudnya sama, amalan akan dihapuskan, perbuatan baik tidak akan dinilai. Okey tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dalam Quran ada fa'azuhuma, mereka telah menyakitinya. Ni tak salah juzuk yang keempat yang 9 line plus 1 page. Tuan-tuan lihat juzuk 4 9 line plus 1 page. Fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Betul ada tak? Tak okey, ada. Pada ayat yang ke suratul Nisa ayat ke-16, muka surat ke-80. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Mereka berdua, siapa tu mereka berdua? Dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, iaitu lelaki dan juga perempuan. Wallazani ini kalau kita lihat adalah dua dhamir, al-lazani, iaitu alif nun menunjukkan muzakkar, lelaki. Dua lelaki ya'tiyaniha, yang mendatanginya perempuan, minkum fa'adhuhuma.
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka jatuhkanlah hukuman kepada keduanya. Ya'tiyaniha telah melakukan al-fahishah. Ha tu bukan perempuan, kembali kepada fahishah. Melakukan perbuatan fahishah, zina, keji di kalangan kamu, fa'adhuhuma, maka sakitilah mereka. Sakiti ni mengisyaratkan kepada pukul. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma, sekiranya mereka berdua bertaubat, mereka berdua telah membaiki diri mereka menjadi lebih baik, fa'aridu anhuma, berhenti pukul, berpalinglah daripada mereka berdua. Ada juga yang menyatakan ayat ini bukan mengenai dengan lelaki dan perempuan yang berzina. Ada yang menyatakan untuk liwat. Sebab apa? Sebab al-lazani, alif nun adalah domain lelaki. Dua orang lelaki yang mendatangkan fahisyah, perbuatan keji, iaitu liwat, maka pukullah mereka. Ini menjadi perbezaan lah di antara ulama-ulama, di antara mazhab dan juga mufassirin. Okey. Jadi kesimpulan kita nak bagi tahunya, ayat ini pada awal-awal Islam lah, selepas mana ayat yang atas, ayat ke-15, au ya ja'alallahu lahunna sabila, Allah Ta'ala menjadikan satu jalan bagi mereka, iaitu telah turun hukuman hudud, maka tidak ada lagi pukul. Zaman dulu siapa yang dalam ayat yang ke-15, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut. Sekiranya fa in shahidu, apabila mereka telah memberi kesaksian 4 orang kata dia berzina, maka kurunglah mereka dalam rumah, fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut, kurung kat rumah sampai mati, ataupun sampai Allah Ta'ala turunkan Allah Ta'ala jadikan satu jalan, iaitu turunnya hukuman hudud, memansuhkan hukuman ini. Okey, tuan-tuan boleh bacalah dalam tafsir, sebab huraiannya pun panjang, terutama bila masuk dalam mazhab-mazhab, maka panjang sikitlah huraiannya. Okey, kemudian tuan-tuan lihat di dalam surah Taubah, wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Nampak? Yu'dhu, adza yu'dhu, asalnya a'dha, jadi mad badal, adza, atas wazan af'ala yuf'ilu if'alan, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun. Okey, tuan-tuan, dalam surah Taubah ni juzuk yang ke-10, berapa lain? 6 lain, 7 lain, 7 lain plus 1 page. Tuan-tuan lihat juzuk 10, bawah sekali ayat ni, bawah sekali ayat juzuk 10. Tuan-tuan lihat juzuk 10, 7 lain semuka tuan, 6 lain, 6 lain, 7 lain plus 1 page. Ayat bawah sekali, bukan ayat bawah sekali, ayat yang terakhir page tu lah. Ayat ke-61 surah Taubah, muka surat 196. Dan di antara mereka, wa minhum alladzina yu'dzuna an-nabi, di antara mereka ada yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Mereka yu'zunan Nabi, mereka sakiti Nabi, wa yaqulu, mereka kata huwa uzun, dia adalah uzun. Uzun ni telinga atau uzunun? Maknanya apa? Nabi percaya semua apa yang didengarnya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dan beriman, dia beriman dengan Allah, kepada Allah, mempercayai orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu. Kita nak bincangkan yu'zuna bermaksud menyakiti. Okey, ini orang musyrikin Mekah dah ni ya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Okey, tuan-tuan lihat juzuk apa tu, suratul Ahzab, ayat terakhir suratul Ahzab, juzuk 22. Tuan-tuan buka juzuk 22. Habis 22 di mana selepas Fatir, sebelum Fatir, sebelum Sabak.
Muka surat yang ke-427 ayat ke-69 suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadi seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah Ta'ala telah membersihkan daripada apa yang mereka katakan. Membersihkan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni, dia mandi jauh daripada orang. Jauh daripada orang, dia mandi kat sungai. Jadi bila dia mandi, dia tanggalkan pakaian, dia jauh daripada orang, dia tak nak terbuka aurat. Jadi orang-orang Bani Israel pada ketika itu, apa yang mereka kata? Orang Yahudi, mereka kata Nabi Musa dia malu bersama kita mandi sekali. Sebab apa? Telur dia bengkak sebelah. Telur dia bengkak sebelah. Kita panggil apa? Adar. Jadi Allah Ta'ala kata fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Nabi Musa mandi jauh, dia letak pakaian atas satu batu, batu bergerak. Batu bergerak. Jadi dia pun kejar pakaian dia untuk ambil baju tadi. Maka orang Yahudi nampak sebenarnya dia tak ada sakit apa-apa pun. Tak ada telur bengkak sebelah, tak ada pun. Cuma dia tak nak membuka aurat di hadapan manusia yang lain. Azab ni maknanya menyakiti. Okey wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam juzuk yang kedua berapa lai? 6 lai, 7 lai. 7 lai juzuk kedua Juzuk kedua 7 lai membicarakan tentang haid, hukum haid. Suratul Baqarah. Muka surat 35 ayat 222. Suratul Baqarah. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai mahid. Mahid ni masdar mimi, ismul masdar tapi masdar mimi, iaitu mengenai dengan haid. Katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah azan, satu kesakitan ataupun satu kotoran. Fa'tazilun nisa, jauhilah isteri kamu fil mahid, pada ketika dia haid. Ini maknanya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka pisahkan terus. Makna fa'tazilun nisa ni mereka mubalaghah, melampau, ifrat wa tafrid. Ifrat wa tafrid. Orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi kata asingkan terus, bukan setakat Quran kata fa'tazilun nisa, jauhi isteri. Mereka makan asing, tinggal asing, bilik asing, semua asing. Orang Nasrani pula mereka tafrid, melampau-lampau dalam lebih-lebih. Quran suruh jauhi, maka mereka menyetubuhi isteri pun boleh. Datangnya Islam tengah-tengah, mutawassit, tengah-tengah. Makna tak perlulah jauh macam orang Yahudi sampai nak bilik asing, makan asing, semua hina sangat dia ketika dia haid. Cara dia macam mana? Islam raikan kedua-duanya tengah-tengah. Kamu nak duduk makan sekali dengan perempuan yang haid boleh, duduk satu rumah sekali boleh, satu bilik pun boleh, satu selimut pun boleh, satu katil pun boleh. Cuma ada batasannya, tak seperti orang Nasrani menyetubuhi pun boleh dalam ketika haid. Tapi Islam duduk satu katil boleh, satu selimut boleh, tapi tidak boleh menyetubuhi isteri kamu. Indahnya Islam. Okey. Dinamakan azan i'tibar dari sudut syarak lah. Syarak kata azan, benda tu kotor dan juga satu kesakitan, kotoran. Dan juga diambil kira juga dari sudut at-tib, perubatan. Memang dia adalah azan, kotor dan juga benda yang sakit lah.
Kemudian perkataan yang kita nak bincang lagi pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan hamzah raba arib. Iaitu irbatun makna keinginan nafsu, irbah. Kalau ma'arib makna beberapa keperluan. Ma'arib ni plural dan jamak, beberapa keperluan. Sebab tu kita lihat arib ni, irbatun, maknanya hajat yang melampau-lampau. Hajat yang melampau-lampau, bukan hajat ni kita dalam maqasid asy-syariah, dia ada dipanggil sebagai ad-darurah. Yang mesti setiap manusia perlu, ni mesti kena. Yang kedua hajiat, ad-daruriyah, al-hajiyat, al-hajiyat ni sedang-sedang. Manusia perlu juga benda ni, tapi hajiat, tak seperti ad-daruriyat. Kalau tak ada, tak mati pun. Yang ketiga tahsiniyat, iaitu benda yang tak ada pun tak apa, sebagai untuk selesa, untuk cantik. Okey, tapi bila mana irbatun, dia maksudnya keperluan yang melampau-lampau. Sebab itu fakullu arabin, arab ni makna hajat dan keperluan. Fakul arabin hajatun wa laysa kullu hajatin araban. Setiap arib itu adalah hajah. Mana setiap keperluan itu adalah hajat. Tapi bukanlah setiap hajat itu adalah arib. Makna hajat ni mungkin sedikit kita berhajat, tapi arib ni yang melampau-lampau. Sebab itu setiap yang hajat tak semestinya arab, tapi arab itu adalah dia hajat. Okey. Kemudian yusta'mal taratan fil hajah al-mufradah wa taratan fil ihtiyal wa illam yakun hajah ka qawlihim. Okey, kadang-kadang dia tak ada hajat pun. Kadang-kadang memang ada hajat, kadang-kadang tak ada hajat pun. Tak ada hajat, cuma sebagai helah je. Kemudian kita lihat ma'rabatan, jamak dia ma'aribu. Ma'aribu mafa'ilu, ismul ladzi la yansarif atas wazan mafa'ilu. Ma'aribu plural, jamak mufrad dia adalah ma'rabah. Okey. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dalam surah Taha, satu lagi surah Taha juzuk yang ke-16. Tuan-tuan lihat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengenai tongkat dia. Juzuk apa dia? 16 surah Taha satu lagi. Tuan-tuan lihat di mana muka surat yang ke 313 ayat yang ke-18 daripada surah Taha. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa berkata, hiya 'asaya, ini adalah tongkat, dia adalah tongkatku, ini adalah tongkatku. Okey. Atawakka'u 'alaiha, aku bertongkat di atas tongkat ini. Maknanya bersandar di atas tongkat ini. Wa ahushu biha, dan juga aku akan pukul daun dengan tongkat ini, ala ghanami, untuk kambing-kambingku, untuk gugurkan daun supaya kambing makan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagi aku pada tongkat ini ada ma'arib ukhra, iaitu keperluan yang lain. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nur, ulil irbati minar rijali awi tiflil ladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Ayat yang panjang tuan-tuan, ayat ni panjang dalam surah dalam surah An-Nur juzuk yang ke-18 surah An-Nur. Daripada surah An-Nur tuan-tuan lihat 6 lay surah 6 lay juzuk 18, ayat yang panjang separuh muka. Di situ lebih daripada separuh muka tu, menceritakan tentang tuan-tuan lihat tentang tundukkan pandangan lelaki mahu perempuan. Di situ ada perkataan irbah. Tuan-tuan lihat 16 juz 18.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Tuan-tuan lihat di mana 4 baris daripada bawah. Muka surat 353, 4 baris daripada bawah surah An-Nur ayat yang ke-31 menceritakan tentang tuan-tuan lihat aw ma malakat aymanuhun. Atau hamba sahaya mereka yang mereka miliki, atau para pelayan lelaki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Awit tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal, iaitu para pelayan lelaki, hamba lelaki yang mana ghairi ulil irbah, yang tidak ada irbah, hajat, keperluan, tak ada nafsu dah, minar rijal, di kalangan laki-laki ni, ataupun lelaki yang tua lah maksudnya, awit tifli, ataupun kanak-kanak yang tak ada keinginan. Kanak-kanak umur 7 tahun, 8 tahun, mereka tak ada keinginan nafsu lagi, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, ataupun anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Mereka tak tahu lagi tentang aurat perempuan. Jadi dalam ayat yang kita bincangkan di sini, ulil irbah mana kinayah anil hajah ila nikah, makna satu kinayah. Kinayah ni apa? Iaitu nak bagi tahu tiada keperluan, tiada hajat laki-laki yang tua untuk nikah. Memang tak ada keinginan nak nikah dah. Tapi tuan-tuan kena lihatlah, lelaki ni dia berbeza. Lelaki ni umur 80 tahun pun, 90 tahun pun, keinginan tu masih ada. Tetapi di sini maksudnya untuk perempuan ni terhadap lelaki yang tua yang tak ada keinginan dah. Wallahu alam, tengok balik macam mana tak ada keinginan langsung. Dan juga kanak-kanak ni kita faham lah, kanak-kanak yang 7 tahun, 8 tahun memang tak ada keinginan, tak ada pun terfikir aurat perempuan ke apa, mereka tak tahu. Jadi untuk mereka golongan seperti ini, maka perempuan boleh buka aurat lah di hadapan mereka. Ni semua mahram lah ni. Tuan-tuan lihat dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung hingga ke paras dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, iaitu ayah mentua, anak-anak lelaki mereka, anak-anak lelaki suami mereka. Ini maknanya mahram lah, mahram. Kemudian dinamakan juga irbah ni kadang-kadang apa dia? Adalah al-a'dha, anggota-anggota.
Anggota-anggota. Tuan-tuan boleh lihat tau, dalam hadis Nabi ada disebut, diriwayatkan bahawa Nabi SAW ada bersabda, idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arab. Apabila seorang hamba sujud, maka akan sujud bersamanya 7 arab. Apa itu arab? 7 arab, 7 anggota. Wajhuhu, mukanya, wa kaffahu, 2 tapak tangannya, wa rukbatahu, dan juga dua lututnya, wa qadamahu, dan juga 2 kakinya. Kaki ni jari jemari kaki, tapak kaki. Jadi maksudnya 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 4, qadamah 2 tapak kaki, 6, muka dia 7. Semua 7 anggota. Sab'atu arab. Okey Kemudian perkataan yang kita nak bincang lagi, yang terakhir pada hari ini insya-Allah taala, iaitu araiku. Daripada perkataan arak, hamzah ra kaf. Kalau sugi ada satu nama kayu arak. Kayu arak ini maknanya bukan arak kayu, nama jenis ni arak, itu kayu yang sugi yang terbaiklah. Okey, araik ini plural jamak kepada arikun ataupun arikatun. Arikun ataupun arikatun, plural dia adalah araik, jamak dia. Mana tempat duduk seperti katil, tempat duduk yang cantik macam pengantin. Mana perhiasan dipasangkan, lapik cushion, cantiklah, dipenuhi dengan perhiasan. Itu dinamakan sebagai araik. Okey, dia besar macam katil, makna macam singgah sana lah. Okey, satu lagi last, bukan tadi last, ini last, iaitu azar. Hamzah zai ra, azar. Azar ni adalah azara, makna menguatkan, azrun makna kekuatan. Asal azar, asal dia apa? Asal dia adalah untuk pakaian izar. Izar ni kain pelekat, izarun. Okey, dia jenis pakaian lah. Kita panggil izar, ada panggil izarutun, ada panggil mi'zar. Okey, kadang-kadang dikunyahkan izar ni dengan makna perempuan. Izar ni kadang-kadang dikunyahkan dengan makna perempuan. Dikinayahkan. Izar kain tapi maknanya perempuan. Okey, dinamakan sebagai kita lihat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sebab itu pakaian ni kita tengok, isteri ni adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi perempuan. Sebab itu dikinayahkan. Nampak dikinayahkan perkataan pakaian untuk perempuan. Jadi kita lihat, azrun makna kekuatan. Azrun dalam Quran, dalam surah Taha tadi, page yang sama tadi, satu lagi surah Taha, ushdud bihi azri. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-16, satu lagi surah Taha, muka surat 313, ayat ke berapa ya? Ayat ke-31. Ushdud bihi azri, teguhkanlah pendirianku dengan sokongannya. Teguhkanlah pendirian aku, azri, kekuatan aku, dengan sokongannya. Okey, kuatkanlah, ushdud, teguhkanlah. Okey, ushdud bihi azri, ataqawwa bihi, iaitu aku ataqawwa, aku menjadi kuat. Taqawwa, yataqawwa, aku menjadi kuat dengan sebab adanya Nabi Harun temankan aku. Nampak? Ataqawwa bih. Jadi makna azri makna menjadi kuat. Walaupun azri itu ismul masdar lah, makna kekuatan, makna menjadi kuat. Al-azru, azrun,
Azrun adalah al-quwwatus syadidah, kekuatan yang melampau, sangat kuat. Azarahu, azarahu maknanya a'anahu ataupun waqawahu, memberi kekuatan kepadanya, menguatkannya ataupun membantunya. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu azara yu'aziru fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Okey, nampak yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Surah tu apa tu? Al-Fatah, sebelum masuk suratul Hujurat, ayat terakhir suratul Fatah. Juzuk ke 20 apa? 26 26. Muka surat 515 ayat 29 suratul Fatah. Biji yang mengeluarkan tunasnya, betul, mengeluarkan tunasnya. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu, kemudian tunas itu semakin kuat, fastaghladha, lalu menjadi besar ia, dan tegak lurus, fastawa ala suqih, tegak lurus di atas batangnya. Azara, menguatkan. Azarahu, benih tadi menguatkannya. Azarahu. Jadi makna benih tadi mengeluarkan syata'ah, tunas, dan mengeluarkan tunas, kemudian tunas itu menjadi semakin kuat disebabkan benih. Benih tadi telah menguatkan tunasnya. Okey, boleh Kemudian tuan-tuan lihat lagi dalam ayat apa lagi? Azaru, farsun azar. Farsun azar. Tuan-tuan, farsun azar adalah intaha bayaduhu qawaimuhu, putih sampai kaki, ila mawdi'an syaddil izar, sampailah tempat ikat kain. Maknanya kaki tu semua putih, separuh putih. Separuh putih. Okey, kuda yang separuh putih. Satu lagi azar, wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah qala inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Juzuk yang ketujuh ni, muka surat 137, muka ayat yang ke-74 daripada suratul Al-An'am. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Azar itu adalah badal kepada abi, ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar. Ada dikatakan Azar maknanya adalah yang hilang, yang sesat dalam perkataan mereka. Perkara yang sesat dalam perkataan mereka dipanggil Azar. Itu qil lah. Ada pendapat mengatakan gitu. Azar dikatakan nama ayah Nabi Ibrahim. Cuma perbahasan yang panjang tu, adakah ini ayah ataupun pakcik? Sebab dalam Quran, kalau kita lihat, digunakan ayah ni walidu. Abun ini, adakah dia ayah yang sebenar atau sebagai satu panggilan? Sebab kadang-kadang kita panggil pakcik kita pun ayah, sebab sopan, beradab dengan dia. Jadi ada sebahagian kata, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada pakciknya, dia anggap seperti ayah dia kata, namanya Azar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tuan-tuan kena baca lagi tafsir-tafsir, pendapat-pendapat di kalangan ulama mengenai perkara ini. Okey, cukup sekadar itu untuk kita punya Qamus Al-Quran pada hari ini. Walaupun banyak tak sempat kita habiskan semua, walaupun kita bertatih perlahan-lahan, insya-Allah akhirnya kita akan sampai juga ke penghujungnya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita ada slot yang kedua, dan slot ini dipanggil slot tadabbur Al-Quranul Karim.
Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya nak sebut kepada tuan-tuan, ambillah Quran terjemahan berada di sisi tuan-tuan. Kita akan menghayati beberapa ayat Al-Quranul Karim, dan tuan-tuan yang tak ada Quran mungkin agak rumit dan sulit, susah untuk tuan-tuan tadabburkan ayat yang kita nak bincangkan ini. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah bincang sebelum ini mengenai nama Musa dan juga Harun. Sebab apa satu ayat Musa letak di hadapan, Harun diletakkan di belakang, dan satu surah yang lain Harun diletakkan di depan, Musa diletakkan di belakang. Kita dah sebut untuk menyamakan di belakangnya, di belakang, di hujung ayat, bagi nampak cantik semua, macam sajak ataupun pantun. Tapi tuan-tuan puan-puan, sebenarnya jauh daripada itu Quran. Maksud daripada Quran bukan setakat nak samakan saja di hujung ayat, tapi sebenarnya ada makna yang tersirat, yang jauh daripada itu Quran nak kepada kita tadabbur. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita lihat, kita dah pernah bincang surah Ibrahim ayat 34, dalam juzuk yang ke-13, 9 lai plus 1 page. Begitu juga dalam ayat surah Nahl ayat yang ke-18, surah Nahli ayat ke-18, yang mana kita dah bincang dulu dalam 4 lai juzuk 14. Tuan-tuan lihat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Satu ayat yang lain dalam surah An-Nahl disebutkan innallaha laghafurur rahim. Okey, walaupun ayat yang sama tapi di hujungnya berbeza. Sebenarnya ulama kata kita bincang dulu, sebab apa? Sebab ulama menyatakan nak samakan hujung ayat. Kalau kata surah Ibrahim, sebab apa la zalumun kafar? Sebab sebelumnya ada al-anhar, an-nahar, dia nak bagi sama semua. Kemudian pada surah An-Nahl, sebab apa al-ghafurur rahim? Kan lepas dia ada ayat-ayat yang sama macam dia, yashkurun, rahim, tahtadun, jadi sama. Okay, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dinafikan apa yang dikatakan untuk samakan di hujung, tapi sebenarnya tuan-tuan perlu tahu, kalau kita lihat balik dalam ayat surah Ibrahim, tadabbur betul-betul surah Ibrahim dan juga surah An-Nahl, tuan-tuan lihat surah Ibrahim, konteks ceritanya cerita tentang apa? Konteks ceritanya cerita tentang sifat manusia, sifat manusia itu sendiri. Sebab itu disudahi ayat dalam surah Ibrahim dengan sifat manusia, la zalumun kafar, banyak kufur, kemudian sangat zalim, itu sifat manusia. Tapi dalam surah An-Nahl, tuan-tuan lihat, dia adalah sifat Allah. Allah Ta'ala sebut sifat Allah. Sebab itu Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu sifat Allah. Tuan-tuan lihat dalam surah Ibrahim, sebab apa saya katakan dia adalah sifat manusia? Tuan-tuan lihat daripada ayat 28 sampai 31. Mana sebelum ayat yang wa in ta'udu ni'matallah tadi. Ayat apa dia? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Okey, tuan-tuan, nampak tak dalam ayat ni, tidakkah kamu melihat kepada orang yang tukarkan nikmat Allah dengan kekufuran dan dia menghalalkan kepada wa ahallu qaumahum daral bawar. Okey, tuan-tuan tengok dalam surah Ibrahim ayat ke-28.
Saya nak menyeru tuan-tuan, sama-sama kita buka Al-Quranul Karim juzuk ke-13 Wa ahallu qaumahum daral bawar muka surat 259 ayat 28 surah Ibrahim. Okey. Dan menjatuhkan kaumnya ke lembah, ke lembah Bawar. Apa dia? Kebinasaan al-Bawar. Apa dia darul bawar? Jahannam yaslawnaha, iaitu neraka Jahannam, mereka memasukinya. Wa bi'sal qarar. Ini semua sifat manusia. Wa ja'alu lillahi andada, mereka menjadikan bagi Allah andada, berhala, sekutu. Liyudillu an sabil, supaya mereka menyesatkan manusia daripada jalannya. Qul tamatta'u bisrana'la fa inna masirakum ila an-nar, kerana akhirnya tempat kembali kamu adalah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyallazina, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus solah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wa la khilalun. Okey. Tuan-tuan lihat lihat sendiri terjemahan ayat 28, baca pelan-pelan sampai 31. Okey. Sebab itulah di akhir ayat 34 diletakkan innal insan, sesungguhnya manusia ni sifat dia sangat zalim dan juga kafar, sangat kufur. Kemudian kalau tuan-tuan lihat dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14, tuan-tuan lihat ayat yang ke berapa tu? Panjang ayat yang ke-5 sampai 15, dekat nak 10 ayat. Semua cerita tentang sifat Allah tu. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Sampai habislah sampai habis. Wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan lihat terjemahan. Tuan-tuan lihat terjemahan. Semua daripada ayat yang kita bincang adalah ayat yang kelima. Ayat yang ke berapa? Wal an'ama khalaqaha. Ayat yang kelima. Binatang ternak yang Allah ciptakan. Itu semua sifat Allah menciptakan binatang ternak. Lakum fiha dif'un. Pada binatang ternak tadi kamu boleh buat dif'un, panaskan badan dengan bulu dia. Wa manafi'u, boleh ada manfaat-manfaat yang lain. Wa minha ta'kulun, dan juga kamu boleh makan lagi binatang ternak tersebut. Nampak Kemudian wa tahmilu asqalakum ila balad, kamu boleh angkat, boleh gunakan dia sebagai tunggangan pindah barang dari satu negara ke negara yang lain. Itu semua sifat Allah yang Ta'ala berikan kepada kamu untuk memudahkan kamu. Tuan-tuan baca huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'a, ayat ke-10, Allah Ta'ala turunkan air daripada langit, awan, iaitu air hujan. Lakum minhu syarab, boleh minum. Wa minhu syajarun fihi tusimun, kemudian tumbuh-tumbuhan boleh hidup. Kemudian tusimun, binatang ternak boleh minum. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'nab, Allah Taala tumbuhkan bagi kamu tanaman zaitun, nakhil, kurma, a'nab, anggur, dan juga pelbagai jenis buah. Wa min kulli samarat,
Semua ini cerita tentang nikmat-nikmat Allah bagi, sifat Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kamu. Okey? Kemudian Allah Ta'ala tundukkan malam, siang, matahari, bulan, bintang semuanya untuk dengan perintah Allah Ta'ala tundukkan untuk memudahkan kamu di permukaan bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala tundukkan lautan ni, kamu boleh makan apa benda yang daging-daging segar, iaitu ikan segar daripada lautan. Tu semua Allah Ta'ala mudahkan untuk kamu. Ini semua nikmat Allah. Sebab itu di akhir sekali, di akhir ayat ini Allah Ta'ala kata wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak terhitunglah kamu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, sifat Allah. Sebab ceritakan tentang sifat Allah, pemberian-pemberian Allah. Kemudian Ghafur, sifat Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang, sifat Allah. Kamu lihat sifat Allah, nikmat Allah kepada manusia. Sebab itu di hujung ayat 60, ayat ke-18 surah An-Nahl ditutupi dengan sifat Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan surah Ibrahim dengan sifat mun'am alaih, iaitu orang yang diberi nikmat, iaitu manusia. Tetapi dalam surah An-Nahl adalah biwasfil mun'im. Apa makna wasfil mun'im? Iaitu pemberi nikmat, sifat pemberi nikmat, wasfil mun'im dan juga wasfil mun'am alaih. Wasfil mun'am alaih dalam surah Ibrahim, sifat orang yang diberi nikmat iaitu manusia. Sifat pemberi nikmat al-mun'im diceritakan dalam surah An-Nahl. Okey, sebab itu konteks cerita tentang manusia dan juga Tuhan. Jadi dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ini cerita tentang sifatullah, sifat Allah, dan juga isbatul uluhiyah, mensifatkan keesaan Allah. Siapakah yang memudahkan bintang, matahari untuk kamu, yang binatang-binatang ni tundukkan untuk kamu, yang menundukkan lautan yang bergelora, yang mana ikan boleh kamu makan dengan elok, dengan baik. Dalam kitab Burhan menyatakan, ditanya apakah hikmah pada mengkhususkan ayatun Nahli dengan wasfil mun'im, sifat pemberi nikmat, wa ayatul Ibrahim dengan sifat mun'am alaih, pemberi nikmat. Jawab dia mudah, iaitu siyaqul ayah, siyaq, konteks cerita dalam surah Ibrahim cerita tentang sifat manusia. Adapun sebab itu diakhiri dengan sifat manusia itu zalumun, sangat zalim, kafar, sangat kufur. Adapun ayatun Nahli dalam surah An-Nahl, konteks cerita yang mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala sudah pastilah mengisbatkan ketuhanan kepada Allah dan juga mentahqiqkan, merealisasikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuailah di akhirnya cerita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak tadabbur lagi satu ayat, tapi ayat ini mungkin saya rasa agak panjang tuan-tuan, mengenai nama Nabi Musa dan juga Harun alaihi salatu wassalam. Mungkin kita akan ambil satu waktu yang lain untuk perkara ini. Untuk perkara ini kita akan ambil satu waktu yang lain. Mungkin tuan-tuan boleh ingatkan saya pada hari Isnin, pada minggu hadapan. Kerana bila kita baca saja antara kisah surah Syu'ara dan juga surah Taha. Sebab apa Syu'ara letak walaqad qala lahum Harun min qabl, diletakkan nama Musa Harun, tapi dalam surah yang lain diletakkan Harun Musa. Tuan-tuan lihat dalam surah Syu'ara dengan Taha, bila kita sebut perbezaan Harun, sebab apa letak awal dalam surah ni, Musa letak belakang, dalam surah ni Musa letak depan, Harun letak belakang. Dia bukan membabitkan nama sahaja, bukan membabitkan nama, bahkan membabitkan siyaqul kalam, konteks cerita dalam surah tersebut, dan juga dia membabitkan keseluruhan ayat dalam surah tu, dan juga dia membabitkan awal ayat surah tersebut. Jadi panjang. Mungkin insya-Allah hari Isnin kita akan bincang
Cuma kita ambil yang pendek untuk slot tadabbur kita yang terakhir pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti kita pada pagi yang mulia ini, kita lihat surah Ghafir pada ayat ke-78. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Surah Ghafir ayat 78, juzuk 24. Kemudian dalam ayat page yang sama, juzuk 24 surah Ghafir ayat ke-85, page yang sama, satu di atas satu di bawah, iaitu wa khasira hunalikal kafirun. Tuan-tuan bukaan juzuk 24. Surah Ghafir sebelum surah Fussilat. Tuan-tuan lihat pada muka surat 476 pada ayat 78, betul? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Ayat 85, ayat bawah sekali, ayat terakhir sekali, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Dalam ayat yang atas, ayat 78, wa khasira hunalikal mubtilun. Dalam ayat yang bawah sekali, wa khasira hunalikal kafirun. Apa perbezaan dia? Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kalimat munasabah bagi siyaqul kalam, siyaqul ayah. Okey. Kita lihat ayat yang pertama, cerita tentang apa tu? Cerita tentang datang pada siyaqul haq, pada cerita tentang hak, benda yang hak, lawan naqidul haq, lawan benda yang hak, opposite dia apa? Apa dia? Opposite dia ada hak adalah batil, lawan dia. Yang kedua pula cerita tentang iman, nampak tak? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Iman lawan dia apa? Iman lawan dia kafir. Nampak? Iman lawan dia kufur. Jadi sesuailah pada ayat yang pertama, tuan-tuan lihat ayat 78, fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq. Nampak? Qudiya, diputuskan kebenaran, bil haqq, lawan haq, wa khasira hunalikal mubtilun. Hak lawan dia batil, jadi mubtilun, orang yang membatalkan kepada perkara yang mubtil. Rugilah orang yang berpegang kepada yang batil. Okey, al-mubtilun ismul fa'il, mubtil. Kemudian tuan-tuan lihat pada ayat 85, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Iman, nampak? Imanuhum, iman lawan apa? Kufur. Jadi sesuai di ayat-ayat akhir dia, wa khasira hunalikal kafirun, ismul fa'il daripada kufur. Tadi tu hak lawan dia batil. Batil, ismul fa'il daripada abtala yubtilu adalah mubtilun. Okey, jelas Dalam Burhan karangan Imam Al-Kirmani, pada memilih dua ayat ni, di akhir ayat ni, satunya dengan haq, qudiya bil haqq, satunya bersambung dengan qudiya bil haqq, sebab tu mubtilun. Kemudian yang keduanya adalah bersambung dengan iman, sebab tu lawan kepada iman adalah kufur. Okey, dalam kitab Burhan ada sebut Al-Kirmani. Saya rasa cukup sekadar itu dulu, tuan-tuan, puan-puan mengikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah selesai hari ini 2 tadabbur. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan tadabbur 2 surah saja. Satu ayat daripada setiap satu surah. Satu surah Syu'ara, satu lagi daripada surah Taha. Mungkin mengambil masa setengah jam ataupun lebih lah. Satu surah, 2 ayat je, satu petikan daripada surah Syu'ara, satu daripada surah Taha. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu hadapan. Cukup hari ini tadabbur kita 2 surah. Surah Ghafir, dua surah daripada surah Ghafir, 2 ayat daripada surah Ghafir,
Satu lagi yang kita bincang tadi adalah mengenai dengan sifat manusia, sifat mun'im dan juga sifat mun'am alaih, iaitu dalam surah Ibrahim dan juga surah Nahl, InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan bertemu kembali dalam sesi tadabbur dan juga Qamus Al-Quran pada minggu yang akan datang, hari Isnin. Tuan-tuan, saya memohon maaf di atas kesilapan dalam penyampaian saya, dan juga saya mohon maaf juga kepada tuan-tuan sekiranya terkasar bahasa dalam penyampaian saya. Dan saya minta harap pada tuan-tuan tekan butang share, sama-sama kita memanfaatkan, menyebar luaskan pengajian kita, kerana ramai yang ingin mengetahui bahasa Al-Quran dengan cara yang mudah. Tuan-tuan ingat pesanan saya bila tuan-tuan ingat dengan cara yang terbaik apa yang tercatat dalam Qamus Al-Quran yang kita bincangkan tadi. Tapi tuan-tuan kena ikuti daripada awal lah, sebab ini dia sudah advance. Apa maksud advance? Maksudnya perkataan yang kita bincang dalam pusingan yang ketiga Qamus Quran jarang-jarang digunakan. Jarang-jarang. Tuan-tuan kena ingat dulu, yang 3 kotak merah, 4 kotak merah, itu yang perlu diutamakan. Tuan-tuan perlu ingat dan hafal, kerana itulah perkataan yang kerap kali datang dalam Quran, walaupun dalam sirah yang berbeza-beza. Ada ismul fa'il, ada fi'il madhi, ada ismul maf'ul dan sebagainya. Tapi asalnya kata dasar tetap satu. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Tuan-tuan yang terlepas melayari kita punya pengajian ini, kita dah siri ke 145. Yang terlepas boleh terus ke YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, boleh terus ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di sana ada playlist yang admin telah siapkan, telah buatkan untuk memudahkan tuan-tuan. Jadi kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka dapat mengambil manfaat, terutama pada lockdown ni, tak ada apa-apa kerja nak buat. Jadi ambillah masa yang ada, dengarlah walaupun sekejap, 10 minit, 15 minit, sudah pasti apa yang kita dengar memberi manfaat untuk diri kita semua, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.